Ibu-ibu sekalian, Allahu Akbar. Kalau ada masalah, ada ujian, ada kesempitan, ada kerunsingan, cubalah buat. Walaupun tak percaya, buat saja. Nanti akan terkejut dengan hasilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Saya minta pagi ni ada berapa masa tak lama dah ni. Tolong letak masalah di luar, boleh? Ada apa-apa ujian, jangan bawa masuk. Nikmati manisnya majlis ilmu, insya-Allah. Janganlah kita bebankan diri kita heret, duduk tanggung masalah tu ke mana-mana. Sebab besar atau kecil, ringan ataupun berat masalah itu bukan tergantung pada masalah, tapi tergantung kepada hati kita yang menampung masalah tu. Contoh, saya bawa air ni kan, saya pegang air ni 1 minit. Penat tak? Penat. Saya bawa 1 jam. Oi, keren dah 1 jam. Ni saya buat macam ni. Kalau saya pegang ni 1 hari, oi, terus keren, terus lempur. Memang tak boleh. Aduh, ni pun dah terasa. Bayangkan kita duduk heret masalah kita itu ke mana-mana. Bawa berbulan-bulan, bawa bertahun-tahun. Allah bukan nak bebankan kita dengan ujian tu. Allah sangat baik. Allah cuma bila dia beri ujian kepada kita, Allah minta serahkan kembali kepada Allah. Allah tahu kita ini manusia yang lemah, dia tidak ada batasnya. Sebab itu selalu saya kongsikan Surah Ghafir ayat 44 tu. Surah Ghafir ayat 44. Saya pergi ke sekolah menengah pun saya ajar ayat ni. Saya pergi pelajar universiti pun sama. Sebab soalan mereka, ustazah saya stres belajar. Ustazah saya cuba hafaz Al-Quran, tak nampak jalan. Ustazah saya rasa dah nak berhenti PhD. Saya dah tak boleh habiskan master. Saya dah tak boleh teruskan dah. Saya kata, kenapa kamu tidak minta dan serahkan masalah itu kepada Allah? Kalau kamu jumpa kaunselor yang hebat bagaimanapun, kalau kamu pergi mengadu kepada siapa pun, tapi kalau kamu tak serahkan kepada Allah, sedangkan Allah lah tahu bagaimana jalan keluarnya. Subhanallah. Jadi kalimah tu, ayat tu kita baca sama-sama, boleh? Kuat-kuat boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang saya tak dengar suara, kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Daku menyerahkan urusanku bulat-bulat sepenuhnya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Sekali lagi kita akan ulang. Yang kiri dan kanan muslimin pun sekali, subhanallah. Dan kita akan baca terjemahan, tapi saya akan tambah sikit sebagai panduan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Daku menyerahkan urusanku, kesedihanku, kebimbanganku, kesakitanku, kekecewaanku, perancanganku, hajatku, impianku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hambanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, Allahu Akbar. Kalau ada masalah, ada ujian, ada kesempitan, ada kerunsingan, cubalah buat. Walaupun tak percaya, buat saja. Nanti akan terkejut dengan hasilnya. Saya dah ramai yang jumpa, yang tulis dekat mesej, dekat PMLB, yang jumpa depan. Ustazah, terima kasih Ustazah.
masalah yang bertahun-tahun Allah selesaikan dalam tempoh beberapa minggu saja. Bila saya mula beramal dan serahkan masalah itu kepada Allah, Allah beri jalan keluar yang saya tak terfikir langsung. Ada seorang isteri menangis-nangis jumpa saya, peluk-peluk. Ustazah, selama ni saya ikhtiar untuk suami saya berubah. Rupanya saya lupa nak sandarkan ikhtiar kepada Allah. Tapi bila saya baca doa tu, saya sebut, ya Allah, aku serahkan suamiku kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaanku. Maksudnya dia mulai yakin Allah melihat dia lemah, dia tak mampu, dia dah tak berdaya untuk berhadapan dengan akhlak suami yang buruk ni. Tetapi ustazah, rupanya Allah uji saya bertahun-tahun supaya akhirnya saya benar-benar kembali kepada Allah. Tapi kalau Allah makbulkan dalam keadaan hati saya belum faham, tujuan ujian Allah adalah untuk hati saya ini yakin dengan Allah. Hati saya ini percaya kepada Allah. Ayat itu telah membantu saya yakin bahawasanya Allah pasti membantu. Allahu Akbar. Anak-anak ada pelajar tahfiz. Dia kata, ustazah, saya dah blur, saya dah blank, saya rasa dah tak boleh teruskan hafaz Al-Quran. Saya cuba hafaz berapa hari tak masuk, satu muka surat pun tak boleh nak habis. Saya kata, nak, kamu cuba baca ayat ni, kamu jangan buat apa-apa, serah bulat-bulat kepada Allah. Mungkin selama ni kamu boleh hafal sehari 2 muka surat, 5 muka surat, 4 muka surat. Dia kata, betul ustazah, sebelum ini saya hafal mudah, tapi sekarang Allah uji saya 1 muka surat sehari 2 hari pun saya tak boleh. Sebenarnya Allah sedang mahu membetulkan hati kamu. Selama ini kamu menyandarkan kepada kebolehan kamu menghafal cepat. Sampai orang puji, betul tak? Betul ustazah. Orang kagum dengan saya. Saya boleh baca 1 hari, boleh hafal 2-3 muka surat. Tapi bila Allah uji macam ni, saya terus putus asa. Serah kembali kepada Allah. Sebab Allah tidak mahu kamu habis 30 juzuk dalam keadaan kamu sandarkan pada kemampuan diri kamu. Lalu dia ulang. Tak lama saya jumpa balik, ataupun dia mesej saya lupa. Dia kata, ustazah, alhamdulillah Allah telah kembalikan ingatan saya sebelum ini, kemampuan saya untuk menghafal. Tapi kali ini saya rasa sangat saya menghafal bukan kerana kebolehan saya, melainkan semata-mata daripada Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu, para muslimin muslimat sekalian, ujian sebenarnya supaya kita balik kepada Allah. Ramai orang bila berdoa, dia sebenarnya tak yakin dengan Allah. Ya Allah, bagilah perubahan pada suamiku. Dia pun jeling tengok suami dia, ada harapan ke dia ni nak berubah? Ya Allah, berilah kejayaan kepada anakku. Nampak gaya tak ada harapan, muka straight A. Doa, bukan dapat straight A, dapat straight B. Tapi kita mohon dengan Allah, berilah kejayaan. Memang hari ini nampak dia kurang berjaya, tetapi kita nak hujung hidupnya berjaya. Sedangkan dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut apa? Qad aflahal mu'minun. Qad ini adalah qad aflaha, takkid, maka sesungguhnya. Aflaha fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', present tense yang sedang berlaku. Kalau sebut fi'il madhi, past tense, qad aflaha, maka sesungguhnya telah berjaya. Maksudnya ditujukan kepada orang yang dah berjaya, dah ada testimoni, dah confirm berjaya. Orang yang begini siapa? Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minin, maka sesungguhnya telah berjaya. Siapa? Allazina fi salatihim khashi'un, mereka yang dalam solatnya khusyuk. Kita ni duk kerja berjaya apa? Berjaya belajar, berjaya kerja. Ada kejaya hebat tu, berjaya lah tu. Anak saya berjaya semua, alhamdulillah. Walaupun solatnya lalai, macam mana nak tahu solat lalai atau tidak? Tengok di luar solat. Kalau di luar lalai daripada perintah Allah, apatah lagi dalam solat. Dalam solat ramai wanita tutup aurat dengan sempurna, tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Tapi di luar solat dia tidak boleh nak taat perintah Allah. Adakah Allah hanya ada dalam solat, di luar solat Allah tidak ada? Adakah kita terikat dengan perintah Allah ketika solat saja, tidak di luar solat? Allahu Akbar. Kita menjadi hamba Allah setiap saat, setiap ketika, setiap keadaan.
Sebab itu Allah sebut maka sesungguhnya telah berjaya, confirm berjaya. Siapa? Orang yang solatnya khusyuk. Ini perkara paling susah, tapi kalau kita boleh buat, berjaya apa? Dapat syurga Allah. Itu kemenangan yang sebenar. Kejayaan sebenar apabila hidup dapat redha Allah, dapat pengampunan Allah, hidup dapat rahmat Allah. Dalam apa jua keadaan hidup kita, kalau dapat ini, insya-Allah kita perolehi hasil kejayaan itu, syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.